السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita menyambung lagi kuliah kita berkenaan dengan masail jahiliyah, iaitu masalah golongan jahiliyah ataupun apa yang disebut sebagai perbuatan orang jahiliyah semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana perbuatan tersebut, penyakit jahiliyah ni adalah salah satu daripada penyakit yang sampai pada sekarang ada lagi penyakit tersebut. Tujuan kita mengaji ni adalah untuk supaya penyakit ini adalah benda yang kena jauh daripada diri kita. Kita berada pada masalah yang ke-26. Iaitu mengingkari apa yang telah mereka tetapkan bahawa ia dari agama mereka. Bahawa mengingkari apa yang telah ditetapkan merupakan bahagian daripada agama mereka, sebagaimana mereka lakukan berkaitan dengan ibadah haji ke Baitullah, di mana mereka beribadah dengan mengingkarinya dan berlepas diri darinya bersama dengan penetapan yang telah mereka lakukan tersebut. Bagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa idza ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Baitullah itu tempat berkumpul bagi manusia semua dan tempat yang aman, dan jadikan sebahagian maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Surah Al-Baqarah ayat 125. Dalam firman Allah Ta'ala juga, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim ini kecuali orang yang memperbodohkan dirinya sendiri, dan sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuklah golongan yang saleh. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, tunduklah, patuhlah, Nabi Ibrahim menjawab bahawa aku tunduk dan patuh kepada Rabb alam semesta. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, kerana itu janganlah kamu mati kecuali matilah Islam. Baqarah ayat 130 hingga 132. Baik. Masalah seterusnya iaitu, sebenarnya mereka ingkar kepada apa yang memang ditetapkan oleh
datuk nenek moyang mereka sendiri dalam perkara yang baik. Contohnya dalam buat haji. Buat haji ni satu benda yang orang jahiliah tahu, dan satu benda yang orang jahiliah tu reti buat haji ni. Cuma apa yang mereka lakukan iaitu mereka mengubah ibadah haji yang telah pun difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman berzaman lagi. Mereka tahu bulan-bulan haram, tetapi mereka mengubah bulan-bulan haram mengikut kemahuan diri mereka sendiri. Sehinggalah bulan haram itu menjadi salah satu daripada bulan yang bulan haram yang ditetapkan tu dia jadi kucak-kacir. Dia rasa bulan ni dia nak berperang, dia berperang. Dia rasa bulan ni nak istihar bulan haram, dia istihar bulan haram. Itu perangai jahiliah. Perangai jahiliah zaman sekarang itu mengubah ketetapan agama yang tertetapkan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan amal ibadah. Dia kira dia nak ubah juga agama ni. Dia kira gitu. Dia tak mau ikut apa yang sebenarnya diajar oleh Nabi dan juga apa yang difahami oleh para sahabat. Contoh azan 2 kali dah hari Jumaat kan? Dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab yang lain dibenarkan azan 2 kali dengan syarat azan yang pertama itu azan panggil orang, bukan azan zuhur. Orang kita ni bila azan 2 kali, waktu zuhur dia azan sekali, khatib ni atas mimbar dia azan sekali lagi. Mazhab mana dia pakai kita pun tak tahu. Nak kata Syafi'i pun tidak. Kalau Syafi'i dia kena azan pukul 11 lah, ataupun pukul 12, 1 jam sebelum masuk waktu, macam azan di Mekah tu. Mekah dan Madinah dia azan 2 kali hari Jumaat. Satu azan untuk mengatakan nak dekat masuk waktu Jumaat, sebagaimana yang berlaku pada zaman sahabat, zaman Uthman ibn Affan, azannya 2 kali. Itu azan nak beritahu orang duduk di pasar tu supaya bersiap-siap, kerana Jumaat nak dekat dah. Lalu dia pun azan, khatib ni atas mimbar dia pun azan sekali lagi. Sebab tu tidak wujudnya solat sunat sebelum daripada sembahyang Jumaat. Boleh faham tu? Nak solat sunat sebelum lepas daripada azan tu macam mana? Dah khatib naik mimbar dah. Tak kira nak buat juga. Masuk solat sunat pun, masuk sembahyang Allah, waktu bunyi azan tu, bangun juga sembahyang sunat. Payah penyakit jahiliah ni, payah. Penyakit jahiliah payah. Bukan masjid sini ni, masjid Venezuela ni. Tak ada kena-mengena ke sini. Tapi begitulah keadaan yang nak beritahu. Kenapa kita cuba juga nak ubah agama yang telah mari kepada, apatah lagi dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, lagi-lagilah benda hak tak boleh ubah, sebab penetapan tu mari daripada Nabi. Tu perangai orang jahiliah ni. Hak kita cerita ni, penetapan dalam agama yang disebut sebagai millah Ibrahim, mereka ubah. Sedangkan Allah Ta'ala telah sebut banyak perkara dah. Contoh Allah Ta'ala sebut ayat, wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tuhan tetap dah jadikan Baitullah itu tempat berkumpul, dan belakang daripada makam Ibrahim itu musalla, sebagai tempat solat. Lepas tawaf, kita pun semayang belakang makam Ibrahim. Nak semayang betul-betul belakang makam tu, orang lalu, kita pun ke belakang sikit. Itu ketetapan daripada Allah. Tapi mereka ubah ketetapan itu. Ubah ketetapan. Ketetapan daripada Nabi adalah soal ibadah, benda yang tetap, yang tidak boleh direka dan tidak boleh tambah lagi. Buat apa nak reka, nak tambah ni? Orang panggil jahiliyah ni, itu orang yang mengada-adakan perkara yang baru dalam agama, tu jahiliyah. Jahiliyah ni bukan orang tak ada agama. Berapa kali saya sebut jahiliyah ni bukan orang yang tidak ada agama, tetapi orang yang menambah dan mereka agama yang telah dibawa. Itu jahiliyah. Kira-kira kita habis kitab ni tak ada lah jahiliyah ni.
Jahiliah hak kita tu tak ada lah. Kita boleh bagi tahu pada orang lain pula. Jangan duk buat penyakit jahiliah ni. Dan Ibrahim sendiri pun mengajarkan benda mentauhidkan Allah SWT. Satu, dari sudut amalan haji tu sendiri pun Ibrahim ajar. Dan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, itu dibuat oleh zaman Nabi Ibrahim dulu. Nabi sebut, khudhu anni manasikakum. Ikut aku dalam masalah haji. Ikut aku, tuan-tuan pergi haji, cubalah untuk buat sunnah Nabi. Jangan buat sunnah tabung haji. Minta maaf, sebut tabung haji pada ni. Marah menteri ni. Baik. Mengaruk, kadang-kadang mengaruk. Orang pergi buat haji, wukuf di Arafah, berdoa banyak-banyak, dia pergi buat tahlil di Arafah. Tak cukup lagi nak tahlil di Malaysia 2-3 malam ni. Pergi tahlil di Arafah. Pergi tahlil di Arafah. Lepas tu ada orang hantar video pada saya. Adalah video seorang ustaz popular juga daripada Indonesia. Tahlil, apa salah tahlil? Dia kata tak ada salah apa kalau kita nak tahlil. Ustaz tu kata, popular juga, memang popular lah dia ni. Sekali kita tengok dia baca dalil tu macam, oh, betul. Sekali tengok. Sebenarnya dalil yang dia baca tu dalil yang umum dan tidak kena meletakkan pada tempat isu tahlil tu. Memang tahlil tak apa, la ilaha illallah tu orang panggil tahlil. Boleh tak? Boleh. Kita cerita masalah sekarang, masalah meraihkan orang yang mati dengan hari-hari tertentu dan mengadakan majlis-majlis tertentu pada hari kematian. Kita cerita bab tu, bukan nak cerita bab kalimah tahlil tu. Tanggunglah dosa depan Allah Ta'ala, menghalalkan benda bid'ah, tanggung dosa. Tak kira lah awak da'i ke, awak siapa ke, nama apa, tok syekh ke, anak murid ramai ke, anak murid sikit. Ilmu ni bukan duduk pada ramai dengan sikit orang. Ilmu duduk pada hujah. Duduk pada hujah. Sikit ramai tak penting. Tak penting. Ramai anak murid dia begini, mungkin dia bercakap sedap sebab tu anak murid dia ramai. Walaupun bercakap dia kosong. Hak ni cakap dengan hujah saja, tapi anak murid sikit. Adakah hak ramai tu betul? Kalau gitu, hak salah lah betul sebab ramai hak buat salah. Nak banding hak sikit. Kalau nak kira kuantiti dengan kualiti, sebab tu otak kita hak mengaji ni kena cerdik. Kena cerdik otak ni. Allah Ta'ala bagi kecerdikan kepada kita luar biasa manusia ni. Nak banding makhluk yang lain. Gunalah apa yang Allah Ta'ala bagi itu untuk ke arah jalan yang betul. Apa lagi hak manusia nak ubah agama ni? Macam-macam dia nak ubah. Macam-macam perkara nak buat. Tu di satu negeri. Satu negeri lagi dia nak buat pula satu benda. Apa dia tahu dia panggil? Majlis menari apa tahu? Jalaluddin Ar-Rumi ke apa nama dia? Hak menari tu, menari pusing-pusing tu. Katanya nak buat atas jambatan hak baru Kuala Terengganu. Qasidah dan berselawat. Ni kerja gila belakang ni. Kerja gila belakang ni. Kalau kerajaan benar benda ni kerajaan pun sama dengan dia juga. Penguasa agama duk buat apa? Tak buat benda-benda ni. Benda ni hak kita takut masuk, dan benda ni semakin masuk sebenarnya. Semakin masuk. Tuan-tuan tahu ke tak ni? Benda ni semakin masuk. Allah, kalau tuan-tuan pergi Pakistan, lagi pelik. Lagi pelik. 1,000,000 kali pelik daripada sini lagi. Saya nak sebut 1,000,000 kali pelik daripada tempat kita tengok Malaysia lagi. Pelik sungguh. Dan ramai pengikut hak sesat tu, ramai. Terutamanya pengikut tarekat. Ramai, bukan sikit. Ada tok guru dia pun mengaji juga, tapi mencari pengaruh dan kedudukan. Benda itulah dibawa masuk sikit demi sikit, tanpa kita sedari. Kita pun tak pernah tanya hak orang mari duk berniaga sini daripada Pakistan, daripada India tu, dia mazhab apa, kita tak pernah tanya lah. Kita pun tak pernah tanya. Ada orang yang datang berniaga saja, okey. Ada orang berniaga sekali dengan bawa fahaman dia. Ada. Setelah Jais di Selangor tangkap Syiah duk buat sana, berapa ramai orang daripada Iran dan berapa ramai daripada Baghdad, daripada Iraq yang mengaji di Malaysia tapi terlibat dengan Syiah.
Dan mereka lah di antara golongan yang support kuat Syiah di Malaysia ni. Dan beberapa syarikat-syarikat yang lain lagi. Ini kerja nak ubah agama belaka. Tanpa kita sedari, agama ini diubah. Orang yang selamat yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, itu selamat. Biarlah orang nak kata apa pun kata. Orang nak apa saja nak sebut, nak tuduh pada kita tuduhan pun, kita terima. Asalkan kita ini berpegang pada Nabi SAW dengan betul. Apa lagi tak cukup Nabi ajar kepada kita dalam masalah ibadah, sehingga kita tidak rasa bahawa benda ini sangat berharga. Nabi mari ajar kepada kita ibadah. Baik. Itu masalah yang ke-26. Yang ke-27, iaitu terang-terangan membuka aurat. Ini disebut bahawa walladzina idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Dalam suratul A'raf ayat 28 hingga ayat 29. Dan mereka apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka kata kami dapati nenek moyang kami mengerjakan demikian itu. Apa yang kami buat ni nenek moyang kami buat, walaupun benda itu keji. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah Rabbku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakan luruskanlah muka dirimu di setiap salat dan sembahlah Allah dengan ikhlas ketaatan kepadanya sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Baik, sebahagian ulama tafsir kata perbuatan keji yang disebut dalam ayat ini adalah termasuk perbuatan buruk yang terlarang kerana buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan kalau kita tengok dalam ayat ini, fahishah perkara yang keji. Ulama tafsir kata mereka buat perkara keji, di antaranya mereka membuka aurat semasa tawaf. Itu bertelanjang. Dengan bertelanjang. Dan memang betul. Kalau kita buka dalam beberapa kitab sirah menyatakan hal demikian. Dalam ayat ini, fahishah wa idza fa'alu fahishah, perbuatan keji yang dilarang, iaitu mereka bertawaf sambil bertelanjang. Orang lelaki tawaf siang hari, orang perempuan tawaf malam hari. Sebab malu sikit. Jahiliah.
bahaya dan teruknya kalau kita mengubah ibadah tu sendiri, macam saya sebut tadi, bahaya. Sebab apa? Orang hari ni dia faham gini. Orang kemudian daripada kita dia tambah lagi. Dia tambah lagi sehingga hilang agama itu. Lah saya jadi Syiah. Syiah dulu tak ada berarak Karbala semua. Nah, lepas tu dia buat masuk sikit. Dia buat masuk sikit, pukul tubuh. Lepas tu dia buat masuk sikit. Sebab dia agama yang direka. Islam tak begitu. Islam bukan direka. Tahun ni berasa nak buat begini, tahun depan berasa nak buat begini. Tidak. Ketetapan ibadah ni kita kena ikut. Daripada zaman Nabi kita solat tarawih begitu, sampai sekarang pun gitu solat tarawih. Daripada zaman Nabi kita buat gitu, sama sekarang kita buat begitu. Sama je. Kalau kita buat tak sama, seolah-olah macam nak kena ada Nabi lain pula yang ajar kita. Nak kena ada syariat agama yang lain untuk mengajar kita. Itu masalah besar. Orang yang buat benda yang dia ada-adakan, mereka tidak mengiktiraf Nabi SAW. Tidak mengiktiraf Nabi. Bila tak iktiraf Nabi, mana Islam kita? Rosak Islam kita. Kalau tidak mengiktiraf apa yang disebut oleh Nabi SAW. Berat dosa ni tuan-tuan, bukan main-main. Berat dosa ni. Apabila kita rasa bahawa punca yang buat benda ni kerana apa? Tidak ada hubbun Nabi, tidak ada kasih pada Nabi. Sahabat yang kata kasih ke Nabi ni kerana dalam jiwa dia tidak akan lebih pada Nabi dalam soal apa sekalipun. Dan Nabi kata celakalah orang nak lebih pada dia ni. Celaka. Orang tu mari rumah Nabi tanya amalan Nabi, dia kata aku tak mau makan, nak puasa je. Aku tak mau tidur, nak sembahyang je. Nabi kata celaka. Tidak ada orang yang lebih daripada aku. Kita sekarang bukan nak buat lebih pada Nabi. Dah. Kita nak tambah apa yang Nabi buat. Boleh faham tu? Nak tambah. Nak buat macam mana kita kata? Tak mahu bagi orang tambah ni. Saya tak nampak pada orang kampung, orang masjid, saya tak nampak. Sebab orang kampung, orang masjid ni kadang-kadang dia ikut je ustaz hak mengajar tu. Saya nampak ustaz tu. Ustaz hak mengajar tu. Sebab apa? Sebab semua boleh. Ada yang pegang pendapat tak boleh ya kita nak ra'i. Kalau kita tak ra'i begini, masyarakat pecah belah. Soalan pertama kita nak tanya, zaman Nabi dulu pecah belah tak? Pecah belah. Jawapan dia pecah belah zaman Nabi. Sebab orang jahiliah sih kata Nabi ni pemecah belah masyarakat. Zaman Nabi dulu bergaduh tak? Nak tegakkan tauhid ni, nak tegakkan amalan ni, bergaduh tak? Bergaduh. Duduk 40-50 tahun nak duduklah keadaan mera'i lagi, teruk. Kita boleh kata teruk. Sedangkan pergi ngaji Mesir, ngaji Jordan, ngaji rata-rata tepat. Balik nak letak ilmu di kampung, siapa tak boleh. Rasa kecewa juga. Betul, rasa kecewa. Kita kena fikir. Orang mengaji kena fikir. Kebanyakan ustaz nak duduk selesa. Nak dakwah ni duduk selesa. Oi. Tak ada lah dakwah ni hampa kapet merah, tak ada. Orang nak bawa hak Nabi, dia sama kena dengan Nabi. Dan para sahabat. Benda tu kena ada lah jiwa kita. Kalau kena lawan, lawan. Kalau kena tentang, tentang. Hatta nak kena bunuh pun Nabi terima. Itu semua benda yang Nabi bawa. Oleh kerana ada orang agama yang nak duduk dalam zon yang selesa. Nak duduk dalam aircon yang sedap. Nak duduk relax. Tanpa tahu apa dierti perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak rasa penat dan letih nak menegakkan agama Allah. Itu penyakit yang paling parah yang dihinggap dalam hati golongan yang mengaji agama.
Saya ingat pada diri saya sendiri dan pada kawan-kawan yang tengok, kalau ada penyakit ni, Islam tak akan berkembang. Tak akan berkembang. Fikir duit saja, tak fikir benda lain. Pendakwah bukan sahaja buka kitab, duduk di sini mengajar beram balik rumah orang, bagi sampul tidur dengan anak bini, orang jamu makan, lepas tu esok ceramah dekat lain, lepas tu esok ceramah. Tidak. Pendakwah sebagaimana Nabi SAW, dia kena fikir masalah umat, macam mana kita nak ubah. Kita tak pernah buat kajian apa yang kita ceramah. Sebab tu saya sendiri mengalu-alukan tuan-tuan, mengkritik kita. Kalau apa yang saya sebut ini tidak berkenan pada tuan-tuan, atau boleh hantar surat kritik. Jangan upload Facebook lah. Nah, hantar surat kritik. Kat mana yang tak betul? Mungkin ada benda yang boleh dibaiki, yang boleh kita sebut. Tetapi dakwah ini bukan zon yang selesa untuk kita duduk relax, untuk kita ambil duit lah sampul saja, kita duduk pergi mari begitu je. Tidak. Tetapi dia kena ada pengorbanan dan dia kena ada perjuangan. Itu dakwah. Walaupun kita tidak berperang. Tidak, zaman Nabi berperang, zaman kita tak ada berperang. Cuma kita diminta supaya beri faham apa dia sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah di sini ada kuasa nak buat sunnah. Ada peluang yang besar untuk buat sunnah Nabi. Kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita tuan-tuan tak rasa nikmat. Nikmat itu kena rasa. Dan kita rasa nikmat sebab apa? Sebab Alhamdulillah, ustaz yang kita mengaji, ustaz yang betul, ustaz yang berdalil pada sunnah, pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita rasa yakin dan kita rasa aman. Berapa ramai orang sebelah-belah luar tu nak mari duduk di sini, tapi tidak berkemampuan. Ada. Sebab apa dia rasa? Dia rasa banyak. Tenang, dia kata tenang. Tenang tu macam mana? Lepas solat ustaz dia kata senyap semua. Masing-masing wiri, masing-masing buat, masing-masing semayang. Dia rasa ketenangan itu ada. Ni lepas semayang tu imam safullah, bising tak tahu apa. Dia rasa tenang. Tuan-tuan kena jaga ketenangan ini. Dah mana tempat-tempat hak tak tenang lagi tu, tuan-tuan kena pakat tolong. Supaya jadi tenang. Bukan nak pergi balah. Bukan nak bergaduh. Kalau nak bergaduh, kita buka petah wrestling. Ambil saya, tak apa. Sekali kena lebah, apa kerah dia jawab dia. Tak, bukan kita nak bergocah ni, bukan kita nak main tomoy. Kita nak beritahu bahawa ni hak Nabi. Tu je. Nak beritahu bahawa apa yang kita nak buat ni hak Nabi. Apa yang kita suruh tak bercanggah dengan Quran Sunnah. Tu kita nak beritahu. Supaya agama ini tidak tercalar dan agama ini tidak lari jauh. Orang jahiliyah ni punca dia sebab apa? Sebab lari jauh, agama dia tu lari jauh. Sebab dia reka lah sekali tak tahu mana punca hak sebenarnya. Rupanya mari daripada hawa nafsu mereka sendiri. Benda sikit je. Oleh kerana itu saya pernah sebut pada tuan-tuan, kita kena ada menutup perkara yang akan besar lagi berlaku. Ni perkara kecil baru berlaku. Nak tutup ni hak besar lagi. Takut orang anggap apa yang orang buat tu agama. Dan memang orang anggap begitu sekarang. Orang anggap begitu. Sini tak ada lah. Tapi kalau belah-belah luar, kalau mati tak ada tahlil, dia kata, tak ada tahlil. Tak ada tahlil. Dia kata, saya ni mengaji tahlil tak ada. Dia kata, pelik ni. Semua orang buat lah. Saya kata, Tok Guru saya tak ada buat tahlil ni. Dia kata, ustaz tu kata boleh. Jadi dia sendiri jadi tekong tahlil. Masalah. Ustaz tu kata boleh dan ustaz tu jadi tekong pula. Apa dia nak kita pun tak tahu. Saya rasa kalau dia betul-betul menghayati apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah yang ke-28,
Masalah 28 ni sama dengan 27 tadi, lebih kurang. Iaitu beribadah dengan mengharamkan yang halal daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perkara benda yang menjadi halal dan haram ini jelas. Di antara halal dan haram itu ada syubhat di tengah-tengah. Sebaik-baik mukmin yang jauh perkara yang syubhat. Orang jahiliyah dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan kerana mengikut hawa nafsu dia. Itu sama dengan 27 tadi. Baik. Masalah yang ke-29 pula, menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menyimpang terhadap nama-nama Allah adalah masalah jahiliyah. Bagaimana Tuhan berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik. Firman Allah dalam Asma'ul Husna ni, walillahul asma'ul husna, hanya milik Allah Asma'ul Husna, adalah peringatan bagi orang mukmin tentang bagaimana cara berzikir, mengingati dan menyebut Allah Ta'ala, dan sebagaimana cara bergaul bersama dengan orang-orang yang meninggalkan serta lalai daripada Allah tentang apa yang layak dan dengan kedudukannya, sebagai pengaruh dan penjelasan tentang kelalaian mereka yang total dan kesesatan mereka yang parah. Firman Allah, fad'uuhu biha, maka bermohonlah dengan Asma'ul Husna tersebut. Perkataan fad'u beza yang bererti minta. Fad'uuhu biha, minta dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama tersebut, memanggil nama-nama tersebut, itu Asma'ullahul Husna. Apa yang beza dengan jahiliyah? Baik. Masyarakat jahiliyah, beza dia adalah mereka menyeru yang lain selain daripada Allah dengan menggunakan nama-nama tertentu. Al-Lat wal Uzza yang menjadi berhala bagi mereka. Itu jahiliyah. Zaman kita menyeru roh-roh tertentu, nama-nama tertentu, bukan nama Allah Ta'ala, di dalam minta dan berdoa kepada Allah. Golongan tarekat ada benda ni. Baik, saya tak baca habis kitab ni, cuma saya ambil poin saja. Tuan-tuan hak kena baca habis lah. Kalau tak faham tanya. Sebab kitabnya mudah sangat. Kita nak baca habis ni, kita nak baca semua ni bila kitab tu kitab induk. Contoh Sahih Bukhari ke Muslim ke, hak induk, kita baca habis. Ni kitab yang telah dihuraikan. Jadi kita ambil poin saja, tuan-tuan balik baca sendiri dah. Kalau baca satu-satu ni 2-3 tahun tak habis lagi ni. Jadi saya mengambil pendekatan, tuan-tuan baca sendiri hak ada kitab tu. Kemudian kita ambil apa dia poin yang kita nak sebut. Sebab tu saya sebut dah, bila mengaji dengan kita ni, kita suruh baca dulu. Baca semua sekali. Faham tak faham baca dulu. Barulah kita jelas. Apabila saya syarah satu-satu, baru tuan-tuan mari. Oh begini, baru nampak. Baik. Orang tarekat Bismillah, mereka hadiahkan amalan itu kepada tok guru mereka. Hadiah amalan. Sebab tu dalam tarekat ni, setengah tarekat itulah yang tidak betul dengan Nabi SAW. Dia baca zikir, dia hadiah pada tok guru dia. Dia baca zikir, hatta dia akan sebut nama tok guru dia dan menyeru nama tok guru dia. Nama yang sinonim dengan puak-puak sufi ni yang digunakan, tuan nama tu tak bagi guna nama dia, iaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul tak? Ya Abdul Qadir Jailani, dia akan sebut gitu. Jelas di dalam tarekat Naqsyabandi yang tok guru dia mari di Malaysia tu, janggut panjang, Syekh Nazim. Nah, kalau kita tengok video tu, dia pergi dekat kubur wali,
dia panggil orang wali tu. Ya Syekh, ya ni, dia panggil. Bila dia panggil, maknanya dia seru untuk meminta hajat dan berkat daripada kawan tu yang telah pun mati. Perkara ni masih berlaku. Dan ada pengikut dia. Ada pengikut dia. Benda ni adalah benda yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan ini merupakan amalan jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu, apabila sifat manusia nak menyeru, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh-suruh hanyalah dia. Ya Rahman, irhamna. Ya Rahim, irhamna. Ya Ghaffar, ighfir lana. Kerana kita hanya menyeru Allah. Kita tak seru benda lain. Tak seru benda lain. Tapi lain dengan golongan ini, dia menyeru nama Tok Guru dia dan mendakwa Tok Guru dia mempunyai berkat tertentu yang boleh mengkabulkan hajat dia dalam minta dengan Allah Ta'ala. Maka inilah kesyirikan yang besar yang berlaku. Cukup bahaya. Bukan sikit. Sekarang dia sebutlah. Dia sebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Dia duduk qasidah tu lah. Seronok qasidah ni. Nyanyi. Manusia mana tak mahu menyanyi? Nah, duduk saya saja menyanyi ni seronok. Kalau ikut hawa nafsu. Ni lagu Siam ke? Ni lagu Dikir Barak ke kalau Kelantan? Dia kata Syekh Abdul Qadir itu kekasih Nabi. Dia mari di mana tak tahu. Lepas tu ya Madad, ya Madad, ya Madad, Madad, ya Ali, ya Hussein. Terang-terang dia sebut gitu. Ada seorang Habib tu, oh geleng kepala gitu. Madad ya Hussein, Madad ya Hussein. Jabatan Mufti boleh buat keluar dah penjelasan berkat dengan Madad. Boleh pergi ambil Jabatan Mufti buku tu. Madad, apa dia makna madad? Minta. Tapi perkataan itulah yang disebut oleh orang. Perkataan itulah yang diagung-agungkan oleh orang apabila mari golongan-golongan yang mengaku dialah merupakan keturunan Nabi SAW. Orang pakak puja dia. Nama Al tu, nama Al ni lah sekali. Syirik pada Allah Ta'ala kerana salah menggunakan panggilan dan seruan tersebut. Kalau orang depan kita hidup lagi, kita panggil. Sebab dia hidup lagi. Mari sini sekejap. Mana sabar panggil. Hak mati dah. Apa yang kamu boleh tahu di dalam kubur tu macam mana sabar mau panggil dia? Apa hubungan kamu dengan dia? Dia ke minta kepada orang hak mati dah. Sepatutnya hak mati tu minta kita supaya berdoa. Hak terbalik ke tak tu? Sepatutnya hak mati tu minta tolonglah berdoa pada saya duduk dalam kubur ni. Seorang-seorang. Sepatutnya gitu menasabah juga. Kalau hak mati minta dengan orang hidup. Sebab orang hidup ni ada kudrat lagi untuk berdoa. Orang mati tak ada kudrat untuk berdoa. Dia pun guna ayat Quran. Apa dia guna? Wala taqul liman yuqtalu fi sabilillah. Yang kamu kata orang mati adalah Allah itu mati. Bal ahya, dia hidup. Dia kata syekh dia ni mati jalan Allah ni. Hidup. Dia menafsirkan Al-Quran. Guna kepala otak dia. Bukan mengikut kaedah tafsir yang betul. Banyak berlaku golongan sufi benda-benda begini. Banyak. Boleh buka, tuan-tuan boleh beli di kedai buku, iaitu Darah Hitam dalam ilmu tasawuf, karangan Maulana Ihsan Ilahi Az-Zahiri. Boleh baca buku tu sampai habis. Tak ada payah pun bahasa dia, senang sahaja, bahasa Melayu. Bukan bahasa Arab, bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh buka Darah Hitam dalam ilmu tasawuf, dikarang oleh Maulana Ihsan Ilahi Az-Zahiri. Kenal Maulana Ihsan Ilahi Az-Zahiri ni? Tak apa nak kenal. Anita Pacan, kenal. Betul tak? Tu kenal. Maulana Ihsan Ilahi Az-Zahiri yang saya pernah cerita pada tuan-tuan, dibom oleh Syiah. Sekerak tak ada tubuh dia. Oleh kerana dia berdoa nak mati di Madinah. Kerajaan Saudi ambil buat balik di Saudi. Sampai di Madinah, masuk hospital, mati di Madinah.
Sebab apa? Anak murid dia kata, telah dimakbulkan Allah doa tok guru aku ni kerana sentiasa berdoa nak mati di bumi Madinah. Orang yang lantang. Tuan-tuan boleh tengok kalau faham bahasa Arab tu, boleh tengok ucapan di depan Saddam Hussein dengan pemimpin-pemimpin negara Arab. Bagaimana pandangan dia berkenaan dengan dunia politik umat Islam cukup-cukup tajam. Tulisan-tulisan dia hampir semua saya baca. Saya cukup minat tulisan dia sebab dia suara yang tegah dalam berpendirian, menentang bid'ah, bertang sungguh bid'ah, bukan sikit-sikit. Lawan Syiah, lawan sungguh-sungguh sampai mati. Itu Maulana Ihsan Ilahi Az-Zahiri. Buku dia ada diterjemah Darah Hitam dalam ilmu tasawuf karangan Maulana Ihsan Ilahi Az-Zahiri. Tuan-tuan baca buku tu, insya-Allah tuan-tuan faham. Di mana titik kesesatan golongan dikata golongan sufi ke, golongan tarekat ke, hak mana sesat, hak mana tak sesat, tuan-tuan boleh nilai sendiri. Itu tulisan dia. Rupanya banyak hak sesat. Banyak hak sesat. Mula-mula pokok-pokok ni, aku kata Habib-Habib masuk ni, kita bagi tahu bagaimana keadaan dia di Yaman. Tempat dia mengaji. Ada hak okey, ada hak tak okey, bukan semua buruk, ada hak okey. Tapi hak mari-mari tu kebanyakan membawa satu fikrah fahaman berkat dengan kubur. Siapa ada orang kita pergi di kubur. Siapa ke Yaman, siapa ke Mesir nak ambil berkat. Siapa pelajar-pelajar kita hak duduk di Mesir tu, ada hak cerita pada saya baru. Pelajar kita sendiri pergi ambil berkat di kubur Imam Syafi'i. Sebab nak exam. Masuk kelas malah mengaji otak bodoh. Nampak ke ni? Masuk kelas malah otak tak cerdik. Sebab apa? Dia tidak mencerdikkan otak dia. Dia cerdik. Tak ada manusia ni cerdik. Awak cerdik setakat ni, saya cerdik setakat ni. Cerdik belakang manusia ni. Usaha hak penting. Minda dikurniakan oleh Allah. Tapi tak mudah dia pergi sampai waktu exam dia ambil berkat dengan kubur Imam Syafi'i. Pergi dia tulis. Ada hak tulis pun ada, tulis surat letak di kubur Imam Syafi'i. Masuk dalam suruh Imam Syafi'i minta dengan Allah. Oh, macam SMS gitu. Kenapa tak tinggal telefon satu? WhatsApp pada Imam Syafi'i. Baru ni Syiah sambut hari Karbala. Boleh tengok dalam video Syiah sambut hari Karbala baru-baru ni. Telefon pada Hussein. Telefon pada Hussein. Oh, kalau tengok video tu, Allah nak gelak. Tak larat nak gelak. Ya Hussein, dia kata gini-gini. Cakap dengan Hussein. Cakap dengan siapa dah tahu. Gilanya agama Syiah ni. Dia nak suruh orang kita ni jadi gila macam dia juga. Jangan tuan-tuan, jangan jadi orang gila. Susah ada orang gila ni. Orang gila ni dia kena kira orang gila juga baru jadi. Agama apa begini? Minta nak kubur kawan tu, minta kubur kawan ni. Hak ngaji di Mesir kadang-kadang, ngaji di Mesir, ngaji di Yaman, ngaji orang kampung harap nak balik tumpang ilmu, tiba-tiba buat balik benda syirik. Tiba-tiba buat balik benda syirik. Orang kampung dia ingat balik, buat balik ilmu lah, tapi buat balik benda syirik. Kesian orang kampung. Kesian orang kampung. Tak cukup kubur, mari cari kubur Malaysia pula. Buat majlis haul di kubur Tok Kenali. Buat majlis haul di kubur Tok Kupaloh. Majlis haul situ, ziarah kubur sini, ziarah kubur sini. Habis pakat pergi kubur belakang. Orang nak ajak mari masjid solat jemaah, dia nak ajak pergi kubur tu minta. Ada kata apa? Wahabi memang gitu, dia kata. Wahabi halang orang ziarah kubur. Ini bukan masalah halang ziarah kubur. Mugi kubur nak ziarah, ingat pada kematian. Bagaimana Nabi ziarah. Banyak ziarah kubur Nabi-Nabi ni, ziarah kubur di zaman dia. Banyak Nabi pergi pada waktu malam. Untuk ingat kepada mati. Aku cabar mugi malam kubur tu. Mapuh mu tak pergi, mu takut pahit. Betul ke tak? Tak pergi. Nak aku hatu. Contoh pada malam Isra' Mi'raj tu kan. Malam Isra' dan Mi'raj. Apabila Nabi SAW bangun, Aisyah sedar Nabi tak ada. Aisyah rasa tepi. Oh.
Malam nisfu Sya'ban, minta maaf. Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, bukan Isra Mi'raj. Pada malam nisfu Sya'ban. Tengah bulan Sya'ban. Aisyah rasa, mana Nabi? Panas lagi tempat tidur Nabi. Mak Nabi baru bangun pergi. Dia tengok Nabi duduk di bakit tengah malam. Aisyah pun pergi duduk tepi Nabi. Nabi kata, kamu takut ke Aisyah? Kamu tak yakin ke bahawa Allah jaga aku? Jangan bimbang lah Aisyah. Allah jaga aku. Aisyah bimbang tengah-tengah malam tak ada ni. Giliran ni giliran kita, pergi orang lain pula. Gitulah. Bimbang lah Aisyah ni, biasalah. Jangan bimbang Aisyah, dia kata. Allah Ta'ala jaga aku. Nabi pergi tengah malam ziarah kubur. Awak ni ziarah siap bawa bendera lagi, siap dan bergendang qasidah. Tu duk cari kubur. Cari kubur, mana-mana kubur hak orang tu berkat je dalam kampung tu adalah dia panggil squad kuburiyun. Jemaah dia ni akan pergi kubur tu, tanya sejarah macam mana, kita buat haul, kita buat begini di kubur tu. Nak heret orang Melayu supaya berfikiran bahawa berkat-berkat ni ada pada kuburan. Kita menolak sama sekali. Tidak ada berkat apa berkat milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tok guru ke alim ulama, berkat itu milik Allah. Tidak ada manusia berkat, tidak ada. Hatta apatah lagi orang telah mati, yang kita tak tahu dalam kubur tu dia elok ke tak elok, kita tak tahu. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada seorang pun berhubung dengan Allah. Tanya apa yang berlaku dalam kubur, tiba-tiba hak ni boleh tahu apa hak berlaku dalam kubur, berkat ke tak berkat. Agama ke apa benda begini? Saya serulah ustaz-ustaz dengar rakaman ni supaya bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk buat benda begini. Syirik besar. Masuk neraka free-free, jangan. Allah atas muka dunia ni bukan mari. Duk rasa bawa Islam dah, tapi duk bawa benda-benda yang tidak diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Last sekali malam ni. Menisbahkan kekurangan itu pada Allah. Macam mana? Menisbahkan kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti memiliki anak dan memiliki kebingungan. Dia tulis sini kebutuhan. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu anak Allah, Nabi Isa itu anak Allah. Dan kelompok Arab Jahiliyah mengatakan bahawa anak perempuan Allah itu malaikat. Begitu pula sekelompok dari golongan falsafah mengatakan akal lahir dari Tuhan. Begitu orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan dan sebagainya. Allah telah menyatakan kesucian dia dalam firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, dan tempat kamu bergantung kepadanya segala urusan, dan tidak ada anak, tidak beranak dan tidak pun diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Baik. Kenapa meletakkan kekurangan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini diheret oleh syaitan. Allah cukup marah orang kata dia ada anak. Sebab anak ni melibatkan suami dengan isteri. Ada nafsu. Al-Masih anak Tuhan. Sedangkan perkataan pertama Nabi Isa keluar daripada mulut dia di cerita surah Maryam, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Ta'ala sebutlah Quran dalam surah Maryam. Perkataan yang keluar apabila Maryam isyarat kepada Isa, fa asyarat ilaih. Adakah mu ni Maryam perempuan jahat ni? Anak ni mari di mana? Maryam diperintah supaya lam ukallimal yaum. Jangan cakap dengan siapa pun kalau orang tanya. Fa asyarat ilaih. Maka Maryam isyarat kepada budak yang kecil.
Orang kata budak nak bercakap macam mana? Tiba-tiba Nabi Isa boleh bercakap. Tengah baby lagi. Inni Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Diberi kepada aku kitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan Allah menjadikan aku ini Nabi. Perkataannya jelas. Tuhan cerita bagaimana nak tolak apa disebut oleh golongan Nasara. Bahawa Isa itu anak Allah. Mereka kata Uzair itu anak Tuhan. Itu orang Yahudi. Golongan falsafah mendokong wahdatul wujud. Kita sebenarnya Tuhan dan Tuhanlah kita. Tuhan menjelmalah tubuh kita. Pening lagi tu. Nak mengaji pun pening dah. Tapi ada juga orang pasal suka ke pening ni payah. Betul tak? Orang suka ke pening, dia cari untuk pening. Itu ya capur air ketung obat batuk tu. Sebab nak cari pening. Begitu juga dengan mengaji. Dia mengaji benda yang susah. Kita kata mari mengaji akidah salah, nak akidah sunnah ni senang. Tidak mentakwil ayat mutasyabihat. Serah pada Allah Ta'ala. Dia tak mau mengaji. Hidup mari itu ada pun Allah itu ada, mustahil tiada. Adanya Allah begini. Orang buka Islam dengar apa pening, sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Nak mengaji ke mana nak tahu? Kerana dia menggunakan teori falsafah di dalam membahaskan perkataan. Allahu Akbar, ini musibah. Dan segala benda yang disebut pada Allah ada anak, tu kurang semua. Kekurangan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut, Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allah itu satu yang Maha Esa. Tak ada berpasangan. Semua benda ada pasangan. Tapi Allah tidak ada. Semua benda ada pasangan, tapi Allah tidak ada. Satu, Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Tuan-tuan, apabila kita ada pergantungan kepada Allah, kita tak takut dengan makhluk. Tak takut ada makhluk. Sebab Allah ada. Dia sebut sini, segala urusan. As-Samad. Allah tempat kita bergantung segala urusan. Tak susah kalau manusia ada Allahus Samad lah jiwa. Dia kaya ke, dia miskin ke, dia ada harta ke tak ada harta. Setelah dia berusaha, kalau ada masalah, setelah usaha selesai masalah, dia bergantung pada Allah. Dan dia yakin dengan pertolongan Allah. Allahus Samad ini adalah jiwa para sahabat Nabi. Sebab tu dia yakin. Tuan-tuan tengok keyakinan para sahabat macam mana. 313 orang pergi perang Badar. Dengan tidak ada kelengkapan. Pelepah tamar. Unta seekor ke 2 ekor lah. Nak pergi perang Badar ni. Pelepah tamar habis. Tak tahu nak buat apa. Guna lengan ni jadi perisai. Lengan ni jadi penahan. 313 orang. Berlawan dengan musuh 1000 orang duduk depan. 1000 orang. Kalau 313 lawan 1000 ni, kalau guna sistem demokrasi pilihan raya, mampu deposit ni. Betul tak? Tak balik majoriti ni. 313 lawan dengan 1000 orang ni. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Hak sikit boleh mengalahkan hak banyak biiznillah, dengan izin daripada Allah. Sahabat bergantung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad adalah jiwa para sahabat. Sebab apa sahabat boleh begitu? Sebab kalah dan menang ni Allah Taala tentu. Dia yakin dengan satu ayat, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Wala yansurannallah, orang yang menolong agama Allah yang suruh, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yakin dengan benda ni. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Taala ni qawi, gagah, hebat, aziz, yang tidak ada tolak banding. Allah Taala waktu ayat, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Aku yang menolong kamu dalam peperangan Badar, ketika itu kamu golongan yang sedikit. Allah Ta'ala buat macam mana?
Wa anzalallah, Allah Ta'ala buat turun junudan lam tarauha, tentera yang kamu tak nampak. Sebab Allahus Samad. Yakin situ. Begitu juga lah perang Ahzab. Mari ni berpakat dengan orang dalam munafik, berpakat dengan hodok Madinah nama Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Macam mana nak buat kebimbangan tetap ada di kalangan sahabat dan Nabi SAW. Bermusyawarah macam mana kita nak buat, kita gali parit. Kata sahabat, tidak pernah aku tengok Nabi berdoa begitu. Nabi berdoa angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perang Badar pun sahabat kata, aku tak pernah tengok Nabi berdoa sampai jatuh habis serban Nabi. Sampai nampak putih di ketiak Nabi minta dengan Allah Ta'ala. Selepas daripada ada usaha macam mana kita nak buat menghalang musuh, adalah jiwa para sahabat dan Nabi. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Orang yang ada Allahus Samad, kat mana dia pergi pun selesai dia. Kerana Allah bersama dengan dia. Abu Bakar yang ada Allahus Samad, berani duduk dalam gua bersama dengan Nabi. Sayyidina Ali yang ada Allahus Samad, berani berlawan dengan musuh dalam peperangan Badar. Seorang sama seorang dulu. Begitu juga dengan orang lain yang ada Allahus Samad. Ayat ni kul huwallah je kita baca selalu. Baca belah-belah mengatuk kul huwallah, Allahus Samad gitu. Tetapi dia punya maksud dia menjunam dalam hati mereka yakin pada Allah. Dan Allahus Samad tidak ada di dalam jiwa mereka yang tidak yakin pada Allah. Tidak ada. Nak bergantung mana dengan Allah hati tidak yakin. Nak cek lagu mana keyakinan kita ni? Cek Kelantan dah lah. Tak maaf lah. Nak tengok lagu mana keyakinan kita ni? Yang pertama, banyak kalau dah kita bercakap. Kalau. Kan gini, jadi gini kan? Kan kalau gini, tu memang dah yakin. Kalau dia buat tepi. Satu benda je boleh kalau ni, kalau aku kaya lah, aku nak sedekah, tak apa tu. Tu tak apa. Mamak boleh tu, tak ada masalah. Kalau aku ni siap kecil manis nak bini lain, tu tak apa kalau tu. Cuma bini lah marahnya. Nah, kalau benda-benda baik ni, kalau saya pergi kan jadi gini, kalau gini kan gini, kalau banyak kalau sangat. Sedangkan benda baik tak perlu kalau. Buat tu, serah pada Allah. Ni Allahus Samad. Syaitan mesti ada. Dalam jiwa orang nak yakin dengan Allah, cabaran utama syaitan lah yang datang untuk mewaswahkan diri kita. Last sekali pergantungan kita dengan Allah ini kurang. Kita duduk bergantung dengan manusia. Kita rasa bahawa kalau kita tak buat begini, manusia tak jadi gini. Kalau kita tak buat begini, manusia tak akan raih kita begini. Tak ada. Allah tempat kita bergantung. Allah menentukan kebaikan yang amat banyak kepada kita, tuan-tuan sekalian. Wallahu alam, insya-Allah kita sambung juga pada bulan hadapan. Minggu kedua tak ada lah, saya pergi Mekah. Minggu akhir ni insya-Allah. Allah. Letih juga bercakap kuat-kuat ni. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Malam esok masjid Padang Sidin insya-Allah.